Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Syukri dan ini Awani Sarawak. Terlebih dahulu kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Tiada kes positif COVID-19 terbaru. Beza kita gawai tahun ni, kita tak ada ziarah-menziarahi, tidak ada ngabang, tidak ada program ngabas air. Sekarang saya di UK, saya ingin memperkenalkan, mempromosikan kek lapis di sini. Sarawak hari ini tidak mencatatkan sebarang kes positif terbaru COVID-19. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak kekal dengan 552 kes. Selain itu, 10 kes dilaporkan sembuh dan telah discharge. 3 kes masing-masing di Hospital Umum Sarawak HUS dan Hospital Sibu, manakala 2 kes masing-masing di Hospital Bintulu dan Hospital Miri. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif yang sembuh dan discharge adalah 486 orang atau 84.04%. Manakala 76 kes Person Under Investigation PUI baru dilaporkan dan seramai 166 kes masih menunggu ujian makmal. Seperti yang dijanjikan tahun lepas, Kerajaan Negeri Sarawak prihatin dengan beban perbelanjaan pesakit buah pinggang yang menjalani rawatan dialisis. Dengan itu, 45 pusat rawatan hemodialisis disediakan di seluruh Sarawak bagi pesakit menerima rawatan susulan. Menurut Menteri Kebajikan Wanita, Kesejahteraan Komuniti, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK, Datuk Seri Fatimah Abdullah, 25 daripada pusat rawatan itu adalah di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, 11 swasta dan 9 badan bukan kerajaan. Di bawah kemudahan iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia terdapat 314 mesin hemodialisis. So we need to look also into how many machines do we have. Mesin dialisis di mana 112 mesin berusia lebih daripada 8 tahun dan perlu diganti dengan mesin baharu. Tambah Fatimah, KKM berusaha untuk menambah baik fasiliti rawatan dialisis dengan menyediakan peruntukan sebanyak RM6 juta setahun. Di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia ada usaha untuk menambah baik perkhidmatan dengan peruntukan sebanyak 6 juta setahun. Ini untuk seluruh Malaysia. Kita dapat ringan sikit beban ibu bapa lah. Dapat ringan sikit beban supaya saya dapat membayar, dapat untuknya pension untuk relax rumah. Setelah 5 tahun membiayai rawatan sendiri, tahun ini Afiq dapat menerima bantuan daripada kerajaan negeri. Ini sekaligus meringankan beban kedua ibu bapanya yang didiagnosis sejak berusia 10 tahun. Tanah Sarawak yang subur dilihat sebagai satu kelebihan buat bumi itu, terutama dalam sektor pertanian. Justru orang ramai khasnya yang terlibat dalam perusahaan kecil dan sederhana SME disaran ceburi bidang ini untuk jana pendapatan selain kurangkan tanaman import luar negara. Kebanyakannya dalam PKS tu ataupun SME tu, SME SMI, kebanyakannya ialah 85%-nya perkhidmatan. Sedikit saja dalam industri, construction, pertanian 1.5% saja. Jadi kita banyak dalam pertanian. Padahal kita perlu import sampai lebih 10 bilion tahunan makanan. Katanya aktiviti penanaman melalui konsep vertigasi juga dapat mengurangkan kadar import tanaman seperti halia dan cili yang lazimnya datang dari China.
Saya beli leak kita pun. Jadi kenapa kita si bercucuk tanam? Sebab ya saya menyokong 100% nak Bang Jom pun agenda untuk pertanian di Sarawak ya. Lepas ya saya nak bagi tahu dengan anak saya, selepas habis COVID nanti kita lagi melawat Sarawak untuk dia melihat dia punya fertigation. Beliau berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama Awani Sarawak di Kuching pada Rabu. Dalam temu bual sama, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi juga menyentuh mengenai kajian sedang dilaksanakan kerajaan bagi memperbanyakkan sistem perbankan di negeri itu, khasnya di kawasan luar bandar. Perbankan di Sarawak ni di pendalaman tak payah jauh pergi, di Julau. Ramai orang tetapi tak ada satu kemudahan perbankan. Mungkin ada ATM pun satu saja. Di Selundu ATM rosak. Satu saja, mana tak rosak. Saya kata kenapa mesin tu betul tak baik? Bukan mesin tak baik. Sebab satu saja mesin, jadi orang ramai, duit pun tak cukup. Tapi kalau ada kita tempat mesin, dia akan mencukupi. Jadi kita akan study bagi pihak Bank Rakyat, tekun, saya akan study branches, sub-branch, mobile tu. Jelasnya sistem perbankan di luar bandar bukan sahaja bakal memberi kemudahan buat rakyat, malah dapat merancakkan lagi ekonomi. Lebih-lebih ketika negara jiran Indonesia kini giat membangunkan pusat pentadbirannya di Kalimantan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru Datuk Henry Ginep menegaskan akan mempertahankan kerusinya di Dun Tasik Biru. Katanya perjumpaan bersama wakil-wakil rakyat Bidayuh Gabungan Parti Sarawak GPS sudah dilakukan bagi mengatur strategi dan perancangan menjelang pilihan raya negeri PRN akan datang. Kita memang sudah bersedia untuk to defend the seat for GPS. All the yeah, we have met few time to discuss apa strategi kita, apa perancangan kita, macam mana kita mau get the sokongan from the rakyat to continue to support the GPS. Ya, saya setuju. Kita sedia. Ya. Rawan tetap rawan. Henry berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, Datuk Seri Michael Manyin Jawong, yang menegaskan bahawa kesemua wakil rakyat Bidayuh akan mempertahankan kerusi bagi PRN akan datang. Tambahnya, ini merupakan masa yang sesuai bagi rakyat menilai kerajaan Sarawak yang sentiasa prihatin terhadap kebajikan rakyat. State election can be any time from today. We have say about a year to go. Our term due sometime in May next year. But to me personally, if tomorrow is election, I will support it. Even though it is a PRU or PRN, we are well prepared. So election can be any time. The good time is now. The good time is now because people have seen what we have done. Sementara itu, keputusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak untuk tidak membenarkan ngabang gawai rumah ke rumah harus dimanfaatkan masyarakat Dayak untuk berbelanja secara cermat. Sebelum ini, masyarakat Dayak akan berbelanja besar bagi meraihkan perayaan itu. Namun, ini masa yang sesuai untuk mereka menyambutnya secara bersederhana. Walaupun kita dalam keadaan normal yang baharu, new normal, tapi saya percaya ini boleh memberi kita sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeza daripada rezimnya. I think this is the time that we need to focus and look back our life, whether we really need a big celebration, because sometimes celebration is very costly. And with the current situation, ada orang yang tak ada income langsung, tidak ada pendapatan, susah payah, tak ada kerja. I think this is time to review back. Bagi warga Bauk pula, mereka akui situasi ketika ini menyebabkan mereka nekat untuk menyambutnya secara sederhana. Walaupun untuk di onu sejak mibonal ada nyambut onu gawia, pak suka keingin pimoton tudu suat atau nang sentiasa jaga untuk betul-betul
otok nunak sejak undang-undang dimongi berita tuduh otok. Cukup dengan otok nyambut gawia dua bara nyadang boli kodak dengan pingomanya sikit sudiknya sa suak otok sentiasa dalam keadaan di sehat pagu-pagu sejak. Masih dalam mood Aidilfitri, kini beralih pula dengan sambutan gawai yang akan disambut beberapa hari sahaja lagi. Lazimnya ketika ini pusat-pusat membeli belah sesak dengan kunjungan orang ramai. Bagaimana pula tahun ini? Awani Sarawak sempat meninjau pusat tumpuan di Kuching bagi melihat persiapan sempena Hari Gawai. Perayaan Gawai tahun ini sangat berbeza sebab tahun ini nampaknya persiapan kurang meriah berbanding tahun lepas. Di mana kita perayaan tahun ni dibuat cara kecil-kecilan saja. Contohnya lain sikit sebab PKP lah. Kami student, kami tertinggal situ. So kami tinggallah rumah kakak mek. Jadi dapatlah balik dengan. Selain aktiviti kunjung-mengunjung yang terhad, sambutan juga perlu mengikut garis panduan yang telah ditetapkan kerajaan. Beza kita gawai tahun ni, kita tak ada ziarah-menziarahi, tidak ada ngabang, tidak ada program ngabas air, tidak ada program gawai, tidak ada berziarah-menziarahi ke pintu. Kenakan rasa kek lapis membuatkan ramai tidak melepaskan peluang merasainya tatkala berkunjung ke Bumi Kenyalang. Ingin mencipta satu kelainan anak Sarawak yang menetap di United Kingdom, Monica Liwan bersama suaminya Dr. Lawrence John perkenalkan makanan tradisi ini ke pasaran Eropah. Penerimaan menggalakkan masyarakat di sana buatkan Hari Gawai kali ini lebih bermakna buat mereka sekeluarga. Dia dan suaminya yang mengasaskan Borneo Street KL dan UK sudah sekian lama mengetengahkan pelbagai produk unik dari Sabah dan Sarawak di serata Malaysia. Kini pasangan ini mengorak langkah terbangkan signature Bumi Kenyalang ini dengan pelbagai variasi dan rasa kek lapis. Sekarang saya di UK, saya ingin memperkenalkan, mempromosikan kek lapis di sini. Kerana apa yang saya lihat sebelum ini kami mengadakan festival, bazar di sini. Kami memberi free sampling kepada orang di sini dan mereka sungguh suka dan mereka kagum macam mana cara buat kek lapis ini yang memerlukan masa yang begitu lama. Jelasnya lagi, ini secara tidak langsung mempromosikan negeri Sarawak buat orang luar. Antara kek lapis yang dihasilkannya, kek lapis oren, lemon, coklat, oat dan halia. So one of the product which we are trying to introduce is cake lapis Sarawak, or we layer in UK we call it a layer cake. Layer cake is a big market in generally in UK, and generally the feedback is very good, where people are quite excited because of the fine work. It takes time to do it. Take time about 4 hours to bake it. So there's opportunity to bake the cake in UK using all local ingredients. Tambah Dr. Lawrence, perancangannya untuk menjadikan platform Borneo Street UK buat anak Malaysia yang menuntut di sana menceburi bidang perniagaan secara kecil-kecilan. One of the approach we are trying to do is a different concept, where students will be working and then doing this cake lapis. And it'll be very small base business where we don't need big investment. We'll be running in market under kiosk, which very minimum investment and good returns. Baiklah, sekian Awani Sarawak. Dengan dalam menyambut Aidilfitri yang serba sederhana tahun ini, sama-sama kita amalkan langkah-langkah keselamatan demi mencegah penularan COVID-19. Ingat, adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. Saya Syaf Syukri, salam hormat.